Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث أو كما قال. hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang isteri Nabi, nama dia Zainab bin Jahshin radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, Nabi SAW pada satu hari balik ke rumahnya. Tapi Nabi balik hari itu, hal keadaan Nabi berlain daripada hari-hari biasa. Kata Zainab, anna Nabiy SAW dakhala 'alaiha fazi'an. Adalah Nabi SAW balik ke rumah dia hari itu dalam keadaan fazi'an. Fazi'an ni lagu macam terkejut, lagu macam takut. Dia panggil fazi'an. Selalu Nabi balik biasa aja. Tapi hari itu Nabi balik ke rumah, Nabi sampai hal keadaan Nabi ni fazi'an. Dia kata nampak macam terkejut, nampak macam dalam ketakutan, macam tu. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtaraba. Nabi balik dalam keadaan muka ni nampak nervous, orang putih kata, nampak takut campur dengan terkejut. Nabi balik, tiba-tiba Nabi kata la ilaha illallah. Nabi kata wailul lil arab. Nabi kata celakalah bangsa Arab. Min syarrin qad iqtaraba, kerana ada satu malapetaka, satu keburukan sudah hampir mau jadi. Nabi kata begitu. Selalu balik biasa. Hari tu balik nampak terkejut, nampak takut. Nabi kata pula la ilaha illallah. Nabi kata celaka orang-orang Arab ni. Pasal apa? Pasal tak lama dah, Nabi kata dekat sangat dah satu malapetaka nak jadi. Nabi kata futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Nabi kata dekat sangat dah Allah Subhanahu wa ta'ala nak pecahkan, nak runtuhkan tembok yang memisahkan manusia semua dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tuan-tuan, kita biasa dengar cerita yang kata Ya'juj dan Ma'juj ni. Ya'juj dan Ma'juj ni adalah satu bangsa yang mereka ni dulu dah hidup dah.
kemudiannya mereka ni telah dikurung pada satu tempat, yang tempat tu menjadi teka-teki di kalangan ulama-ulama. Dan mengikut keterangan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang bertanggungjawab pergi buat tembok kurung mereka ni ialah Iskandar Zulkarnain. Dia pergi buat satu tembok daripada besi, daripada temaga yang dilebong, kemudian dia membentuk satu tembok. Mereka ni terkurung di dalam kawasan tu. Dan mereka ni cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj ni Quran sebut. Bukan hadis saja, Quran sebut tentang kewujudan Ya'juj dan Ma'juj ni. Dan mereka ni daripada hari mereka terkurung dulu, tiap-tiap hari kerja dia duk korek dinding ni kok boleh nak tembus mai keluar ke sebelah ni. Dan mengikut riwayat-riwayat yang tidak kuat mengatakan tiap-tiap kali dia dekat nak boleh tembus, dengar bunyi azan, maka lubang hak dia korek tu terkambus balik. Itu daripada riwayat yang tidak begitu kuat kata macam tu. Tapi daripada keterangan yang kuat daripada ayat Quran dan daripada hadis Nabi SAW, Ya'juj dan Ma'juj ini ada. Dan buat masa ni mereka terkurung di sebalik satu tembok. Yang ni sabit daripada keterangan yang sahih. Nabi SAW satu hari balik ke rumah isteri dia yang bernama Zainab bin Jahshin ini. Nabi sampai dalam keadaan pucat, nampak takut, nampak terkejut, nampak. Nabi terus kata la ilaha illallah. Nabi kata kecelakaanlah ke atas orang Arab kerana dekat sangat dah nak mai satu keadaan di mana malapetaka besar nak timbul. Malapetaka yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ialah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Nabi kata futihal yaum, pada hari itu akan dibuka tembok yang duk kurung Ya'juj dan Ma'juj ni, dan mereka ni akan keluar mai. Dalam Quran dia kata min kulli hadabin yansilun, mereka ni akan turun mai daripada segenap arah. Bila dia terlepas keluar aja, dia akan keluar, dia akan terbit mai dalam masyarakat manusia duk ramai-ramai ni. Min kulli hadabin, daripada setiap arah, setiap penjuru, setiap lorong mereka ni akan mai. Cuma berbeza pendapat di kalangan ulama. Ada sebahagian ulama kata Ya'juj dan Ma'juj ni bila terlepas keluar di muka bumi ni, dia pepak habis orang yang duk ada depan dia. Dia pepak makan habis orang yang duk ada depan dia. Ada sebahagian ulama kata tak, bukan dia pepak orang, tetapi dia pepak iman manusia yang duk ada depan dia. Ini beza pendapat di kalangan ulama. Yang penting Ya'juj dan Ma'juj ni akan terbit mai, dan bila terbit dia, itu tanda besar menunjukkan kiamat saat nak jadi dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi SAW kata macam tu, faqultu, Zainab binti Jahshin, isteri Nabi SAW, dia terus kata, dia kata ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Zainab binti Jahshin ini dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, dia kata adakah semua kita ni akan binasa apabila Ya'juj dan Ma'juj keluar, walaupun masih ada orang-orang soleh di kalangan kita? Maksudnya Zainab binti Jahshin kata, kalau orang soleh duk ada ramai, adakah malapetaka ni nak jadi juga? Tidakkah orang-orang saleh ni boleh menjadi perisai kepada malapetaka? Kalaulah masa tu wafina salihun, bersama dengan kita ni ada ramai orang-orang yang saleh-saleh, orang yang baik-baik ni, adakah kita akan dibinasakan juga dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj ini? Qala Nabi SAW, Nabi jawab, Nabi kata na'am, Nabi kata iya. Binasa, Nabi kata iza kasural khabath, apabila keadaan ini akan berlaku apabila al-khabath, khaba'ith, khabath maksudnya maksiat yang banyak berlaku. Nabi kata kalau maksiat banyak, orang alim tak usah ada banyak mana, sudah sampai masa Allah lepas Ya'juj dan Ma'juj keluar untuk nak membinasa manusia seluruhnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih.
Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa sangat penting bagi kita dalam masyarakat ni jaga jangan sampai maksiat ni terlalu berleluasa. Sangat penting bagi kita jaga jangan sampai masyarakat kita ni bergelumang dengan maksiat yang tidak terkawal. Kita kena ada suara bagi tahu kita tak suka benda-benda maksiat. Kita tak suka benda-benda yang agama tak suka. Kita sebagai orang Islam, orang yang beragama, kita tak suka benda yang agama tak suka ada di depan mata kita. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min zahab fi yadi rajul fanaza'ahu fatarahahu وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ibnu Abbas sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sahabat baik Nabi. Ibnu Abbas kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu orang laki-laki pakai cincin emas di tangan dia. Ibnu Abbas kata satu hari Nabi duduk berjalan dengan kami elok-elok. Tentu Nabi ternampak ada satu orang lelaki pakai cincin emas. Nabi nampak. Fanaza'ahu fatarahahu. Nabi terus pergi kat dia, Nabi pegang tangan dia, Nabi cabut cincin daripada jari dia, Nabi punggai buang cincin tu pergi ke lain. Orang lelaki tak boleh pakai barang emas. Bahkan mengikut sebahagian pendapat ulama kata bukan setakat barang emas, cincin suasa pun tak boleh. Pasal cincin suasa itu campuran emas dengan perak. Nabi SAW bila nampak satu orang lelaki pakai cincin emas, Nabi terus pikat dia, Nabi pegang tangan dia, fanaza'ahu, Nabi cabut cincin tu keluar daripada jari dia, fatarahahu, Nabi punggai buang cincin tu. Waqala, kemudian Nabi kata ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Orang pakai cincin emas ni sama macam orang yang sengaja pergi ambil satu bara api pegang di tangan dia. Nabi kata orang laki-laki yang pakai cincin emas ni sama macam orang yang nampak bara api pergi ambil bara api buh dalam tangan dia. Maknanya dia tahu bara api itu kalau dia pergi pegang buah dalam tangan dia akan memudaratkan tangan dia, tapi saja pergi ambil nak pergi rosak tangan dia. Seperti mana orang laki-laki Islam tahu kata tak boleh pakai barang emas, saja pergi duk ambil cincin emas pakai. Sama macam orang yang saja pergi duk genggam bara api. Faqila lirrajul ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatimak intafi' bih. Laki-laki hak Nabi pergi cabut cincin dia lempak tadi ni, bila dah Nabi lempak cincin dia, Nabi pergi, orang mai jumpa laki-laki ni. Depa kata dekat dia, depa kata khuz khatimak. Depa kata pergi ambil balik cincin hang yang Nabi punggai tu. Khuz khatimak, pergi ambil balik cincin hak Nabi punggai tadi ni. Intafi' bih, ambil tak usah pakai, tapi ambil buat manfaat kot lain pula. Ikuti ambil balik cincin emas tu, hantar kedai emas, pilih nak lepuk nak apa, nak buat rantai bagi bini pakai, ambil pergi. Jangan duk biar lagu tu saja, benda tu boleh buat manfaat. Itu maksud dia. Qala, jawab laki-laki ni, dia kata la wallahi la akhudhuhu abada wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dak, demi Allah dak sekali-kali. Dia kata benda tu Nabi lempak. Nabi lempak makna Nabi marah. Benda hak Nabi dak lempak, demi Allah aku sekali-kali tak akan pergi ambil kat aku balik. Aku tak akan ambil. Ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi macam ni.
Dia tak ambil dah, walaupun benda tu dia tahu ada harga, walaupun dia tahu benda tu ada nilai, walaupun dia tahu benda tu boleh ambil, boleh pergi lebok, boleh pergi duk guna buat bagi kok lain pula dan sebagainya, tapi oleh kerana Nabi ambil benda tu lempang, dia anggap benda tu tak guna dah. Aku tak mau dah pasal Nabi lempang benda tu, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis-hadis ni dapat kita faham bahawa kena jaga perintah Tuhan. Hak mana Tuhan kata boleh, kita cuba sedaya upaya buat takat yang boleh. Hak mana yang Nabi SAW kata tak boleh, sedaya upaya jangan kita duk cuba pergi buat, kerana benda tu benda tak boleh. Sebagai orang Islam, kita kena jelas tentang benda ni. Benda boleh dengan benda tak boleh ni kena jelas ke kita. Jangan sekali-kali kita pergi duk gagah buat benda yang tak boleh, sebab benda ni boleh membinasakan agama kita, boleh membinasakan iman kita, dan boleh membinasakan kita di hari akhirat esok. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1. Muka surat 180. Jilid 1 muka surat 180. Bab ma jaa anna al-mustahadah tatawadda'u li kulli salah. Iaitu bab yang datang bahawasanya orang yang haid, yang bersemedangan itu, mengambil wuduk ia bagi tiap-tiap kali sembahyang. Malam ni kita nak tengok satu tajuk. Dia kata orang perempuan yang datang haid, kemudian haid dia tak boleh stop. Dia datang haid, biasanya 4 hari ke, biasanya 6 hari ke, biasanya 7 hari ke, biasanya 7 hari dah berhenti. Tiba-tiba lepas 7 hari dia lagu tak mau berhenti. Dia duk pi 8, dia duk pi 9, dia duk pi 10, dia duk pi sampai 2 minggu. Orang-orang yang macam ni, dia kena semayang. Kalau sekiranya biasanya dia datang haid 7 hari paling lama, maka hari yang ke-8 dia kena mandi dan dia kena semayang. Cumanya tiap-tiap kali nak semayang, dia kena ambil air semayang. Walaupun tadi dia semayang zuhur tadi, air semayang duk ada lagi, tak batal lagi, tapi saat lagi nak semayang asar, dia kena ambil air semayang lain pula. Tajuk yang kita nak baca malam ni nak cerita tentang benda ni. Ketahuilah saudaraku, telah dinyatakan dahulu daripada bab ini akan hukum orang yang semedang haid itu. Dia kata dah bagi tahu dah sebelum ni tentang hukum orang perempuan yang haid tak boleh berhenti. Semedang maksudnya sentiasa duk datang haid. Maka maulah ia apakala hendak sembahyang kemudian daripada sucinya dengan mengambil ayat semayang bagi tiap-tiap sembahyangnya. Bagi kes yang macam ni, orang perempuan ni tiap-tiap kali nak semayang kena ambil ayat semayang. Begitu. Kerana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata hadis dia, an Adi bin Thabit an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Adi bin Thabit, daripada bapa dia, daripada neneknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia. Sabda Nabi, fil mustahadah tad'u as-salah ayyama aqra'iha allati kanat tahidu fiha. Maksudnya wajib pada orang perempuan yang datang haid yang semedang itu, meninggal ia akan sembahyang di dalam hari-hari haidnya yang adalah ia haid di dalamnya. Orang perempuan yang datang haid tak boleh sembahyang. Tapi bagi orang perempuan yang datang haid, biasanya 7 hari, lepas 7 hari darah tak berhenti lagi, 10 hari darah tak berhenti lagi, maka bagi orang perempuan yang kena masalah yang macam ni, pada hari yang ke-8 dia kena mandi dan dia kena sembahyang. Sembahyangnya itu ada cara dia yang akan disebut sekejap lagi. Sambung hadis tu dia kata, summa taghtasilu
wa tawaddau 'inda kulli salatin wa tasumu wa tusalli. Kemudian daripada habis qadar darah haidnya. Darah haid ni kalau ikut Imam Syafi'i, dia kata maksimum paling panjang 15 hari. Paling panjang 15 hari. Tak boleh lebih pada tu. Lebih hari yang ke-16 sah, dia adalah darah istihadah, darah penyakit. Baik, pengenalan dia ada dalam masalah yang kita akan baca nanti. Dia kata kemudian daripada habis qadar darah haidnya, maka mandilah ia. Dia kena mandi. Dan mengambil ayat semayang bagi tiap-tiap sembahyangnya. Dan puasa ia dan sembahyang ia. Itu dia. Kalau dia duk biasa haid 7 hari, maka 7 hari aja dia boleh cuti semayang. Hari ke-8 dia kena mandi dan dia kena semayang. Cuma tiap-tiap kali nak semayang, tiap-tiap kali itu juga dia kena ambil ayat semayang. Begitu juga dengan puasa, maka dia kena puasa. Begitu. Masalah, dia kata haid yang semedang dan mandinya. Kata Imam At-Tirmizi dan telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawiyah pada masalah mustahadah, pada masalah orang perempuan yang datang istihadah ini, jika mandi ia bagi tiap-tiap semayang, maka ialah yang lebih ahwatnya baginya. Itu dia. Kalau ikut Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata orang yang kena masalah darah istihadah ni, selalu 7 hari dah kering dah haid dia. Kali ini dia lajak 10 hari, dia lajak 12 hari. Bila lebih daripada hari biasa dia datang haid 7 hari, hari ke-8 sudah dia anggap istihadah. Bagi orang yang darah masih tak berhenti, hari ke-8, hari ke-10, hari ke-12, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tiap-tiap kali nak semayang dia mandi, itu lebih baik. Tiap-tiap kali nak semayang, mandi wajib. Itu lebih baik, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan jika mengambil wuduk ia bagi tiap-tiap sembahyang, memadai akan dia. Imam Ahmad bin Hanbal kata kalau nak mandi sampai 5 kali sehari, kok berasa jadi susah, maka ambil ayat semayang, tiap-tiap kali nak semayang, itu sudah cukup. Tapi lebih cantik kalau boleh mandi tiap-tiap kali nak semayang. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali. Begitu. Baik. Dia kata dan jika mengumpul dia antara 2 semayang dengan sekali mandi, memadai akan dia. Ataupun boleh juga, yang ni pun ada dalam hadis Nabi SAW, sekejap lagi kita nanti baca. Nabi suruh kumpul semayang. Kumpul semayang bukan makna buat semayang jamak, tapi maknanya bagi orang perempuan yang kena darah penyakit ni, duk biasa datang haid 7 hari, tiba-tiba dia lajak 10 hari, lajak 12 hari. Faham dah? Hari yang ke-8 tu hari darah penyakit. Maka orang yang kena penyakit macam ni, darah tak boleh nak berhenti macam ni, dia kena darah penyakit macam ni, Nabi mencadangkan supaya dia semayang zuhur ujung waktu. Dia mandi, lepas tu dia semayang zuhur. Semayang zuhur tu ujung waktu. Sekira-kira habis semayang zuhur sat aja masuk asar, maka dia terus semayang asar. Itu maksud kumpul 2 semayang dengan sekali mandi. Mandi wajib sekali, lepas tu semayang lohor. Semayang lohor dikerjakan di ujung waktu. Sekira-kira habis semayang lohor masuk asar, dia semayang asar pula. Lepas tu sat lagi maghrib dengan isyak, buat lagu tu juga. Nampak nak ujung waktu maghrib, mandi wajib. Lepas mandi wajib, ambil ayat semayang maghrib. Sekira-kira habis semayang maghrib sat aja masuk isyak, dia terus semayang isyak. Sat lagi kita nanti baca hadis dia, bagaimana Nabi SAW mencadangkan kepada orang perempuan yang kena darah penyakit ni supaya buat macam tu. Begitu. Dia kata dan rupa mengumpul 2 sembahyang itu, lihat dalam masalah yang akan datang. Dia akan terang sekali lagi. Dia kata masalah haid yang bersemedangan, haid yang tak berhenti ini adalah mustahadah, adalah darah penyakit, dan niat wuduknya. Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita, dan bermula kaifiat ataupun cara niat wuduk bagi orang yang haid tak berhenti itu,
ialah maulah niatkan wuduk itu untuk mengharuskan sembahyang. Dia ambil ayat sembahyang tu, dia kena niat aku berwuduk ni untuk mengharuskan aku sembahyang. Dia kena niat macam tu. Bagi orang yang kena darah penyakit ni, bila ambil ayat sembahyang, niat masa basuh muka tu, niat kata aku berwuduk ni kerana nak mengharuskan aku untuk sembahyang. Begitu. Dan jangan merengkahkan atas niat angkat hadas. Dia kata jangan duk ingat kata ni aku angkat hadas, sebab hadas tak terangkat. Dia cuma nak mengharuskan dia untuk sembahyang saja. Dan kata Imam Nawawi, dan ada juga bagi satu wajah bahawasanya memadakan dia rengkahkan niat wuduknya atas mengangkat hadas. Dan wajah yang ketiga bahawasanya wajib atas orang yang keluar darah semedang itu himpun antara niat mengharuskan sembahyang dan juga mengangkat hadas, iaitu niat raf'ul hadas. Dan yang sahihnya ialah yang pertama tadi, dia kata. Jadi makna dia orang perempuan yang kena darah penyakit, bila dia ambil ayat sembahyang, niat dia ialah aku berwuduk ni untuk mengharuskan aku sembahyang. Niat dia macam tu. Masalah, dia kata haid yang tak berhenti dan wuduknya, adakah mengangkat hadas ia? Kata Imam Nawawi, dan adakah dikata orang terangkat hadas orang yang keluar darah tak berhenti itu apabila ia mengambil wuduk? Kata Imam Nawawi, padanya ada 3 wajah bagi ashab kita. Bermula yang asahnya bahawasanya tidak terangkat suatu daripada hadasnya, bahkan untuk mengharuskan sembahyang dengan sucinya itu sahaja, sedangkan masih ada hadas. Hadas tak terangkat, cuma dia berwuduk untuk nak membolehkan dia sembahyang saja. Hadas tak terangkat. Begitu. Baik, kemudian bawah tu pendapat-pendapat yang tak popular. Kita tengok bawah tu masalah haid yang tak berhenti dan sembahyang yang diharuskan dengan wuduknya. Kata Imam Nawawi bahawasanya mazhab kita, mazhab Syafi'i, orang yang haid tak berhenti itu tiada boleh ia sembahyang dengan wuduknya yang satu itu lebih daripada fardu yang satu sahaja. Satu ayat sembahyang untuk satu sembahyang fardu sahaja. Sama ada ia sembahyang tunai ataupun sembahyang qada, serupa aja. Hanya boleh untuk satu sembahyang fardu saja. Begitu. Maka haruslah sembahyang serta satu fardu itu sekehendak hati daripada sembahyang sunat dahulu daripada fardu, dan juga sunat kemudian daripadanya. Satu ayat sembahyang boleh guna untuk satu sembahyang fardu dan beberapa sembahyang sunat. Buat sunat qabliyah, lepas itu sembahyang fardu, lepas itu buat sunat ba'diyah. Tak salah. Tapi satu ayat sembahyang untuk satu sembahyang fardu sahaja. Ini bagi orang perempuan yang datang haid, kemudian haid dia tak boleh berhenti. Maka darah itu tak dipanggil darah haid lagi, dia panggil darah istihadah ataupun darah penyakit. Ayat sembahyang sekali ambil untuk satu sembahyang fardu saja. Tuan-tuan tulis tengok tajuk baru di bawah tu. Dia duk ulang benda tu, kita langkah. Tajuk baru, dia kata bab fil mustahadah annaha tajma'u baina as-salataini bi ghuslin wahid. Iaitu bab yang datang pada menyatakan orang perempuan yang keluar darah tak berhenti, bahawasanya boleh himpun dia antara dua sembahyang dengan mandi yang satu. Hak ni hak dia duk sebut tadi, ni dia nak cerita. Ketahuilah saudaraku, jikalau berlaku ke atas satu orang perempuan keluar darah tak berhenti, apabila dia nak sembahyang, maka bolehlah dia mengumpulkan antara dua sembahyang dengan mandi yang satu. Maka mengumpulnya itu jangan dipaham seperti mengumpul sembahyang orang musafir di dalam bab jamak dan qasar. Bahkan begini dia kata, jangan dulu salah faham. Saat ni pergi kata, dia ni ada darah penyakit, dia boleh buat sembahyang jamak qasar pula. Bukan, ni bukan sembahyang jamak qasar. Ini kumpulkan sembahyang. Maksud dia apa? Maksud dia sembahyang zuhur ujung waktu, sembahyang asar awal waktu, sembahyang maghrib ujung waktu, sembahyang isya awal waktu. Itu maksud dia, bukan maksud sembahyang jamak qasar. Begitu. Apabila hendak sembahyang, nantilah akhir zuhur supaya dekat dengan asar. Itu maksud dia. Ataupun nanti maghrib sampai dekat isya. Kemudian mandi dan ambil ayat sembahyang.
Maka sembahyanglah zuhur ataupun sembahyanglah fardu maghrib itu di akhir waktu, kemudian sembahyang asar ataupun sembahyang isyak pada awal waktu. Itu dia. Bila dah tengok maghrib dah sampai ke ujung dah, mandi, lepas mandi ambil ayat sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib agak dalam berapa minit ke masuk isyak, dia terus sembahyang isyak. Maka dia ni mandi sekali tapi untuk sembahyang fardu 2 kali. 2 sembahyang fardu. Maka demikianlah menghimpunkan 2 sembahyang sekali mandi bagi orang yang keluar darah tak berhenti itu. Sebagaimana yang disuruh oleh Nabi SAW. Masalah dia kata haid yang tak berhenti. Menghimpunkan 2 sembahyang sekali mandi, dan hadisnya adalah hadis yang menunjukkan boleh perempuan yang keluar darah tak berhenti itu himpun 2 sembahyang sekali mandi. Telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan cukup panjang dan cukup perinya, dan tidaklah seperti dalam masalah yang lepas. Maka dengar hadis ini, dia kata, An Hamnah binti Jahshin radhiyallahu anha qalat, kuntu ustahadu haidatan kathiratan syadidah. Diriwayatkan daripada Hamnah binti Jahshin. Hamnah binti Jahshin ni ipar Nabi. Dia ipar Nabi. Isteri Nabi nama Zainab binti Jahshin. Tadi mukadimah kita baca tadi ni Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ini kak dia. Hamnah ni adik Zainab. Hadis ni diriwayatkan daripada Hamnah. Hamnah ni adik ipar Nabi. Begitu. Katanya kepada anaknya, adalah aku pada zaman Nabi SAW telah kena keluar darah tak berhenti, akan sebagai keluar darah yang bersangatan banyak. Oh ni. Hamnah ni adik ipar Nabi. Dia ni sudah kena istihadah. Haid dia mai tak boleh berhenti. Dia duduk mai banyak, tak boleh nak berhenti. Begitu. Fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam astaftihi wa ukhbiruhu. Maka datang aku akan Nabi SAW kerana mau minta fatwanya. Bila jadi macam tu, kena tanya Nabi lah, nak tanya orang lain tak reti. Nabi saja yang reti tentang urusan agama. Maka apabila dia kena penyakit ni, dia nak kena pergi jumpa Nabi, nak minta Nabi bagi penjelasan macam mana nak selesai masalah dia ni. Datang haid tak boleh nak berhenti. Maka maulah berkhabar kepadanya. Dia kata, mau tak mau aku terpaksa ceritalah benda ni ke Nabi. Nak cerita malulah. Satu orang perempuan nak tanya pula satu ustaz lelaki-lelaki, malulah. Lepas tu pula nak tanya pula, ni bukan masalah biasa, bukan nak tanya pasal masalah pesaka, bukan nak tanya pasal masalah derhaka mak pak. Ni nak tanya masalah yang sulit. Nak tanya masalah sulit, nak tanya pula kepada Nabi yang lelaki-lelaki. 2 kali malu. Lepas tu pula nak tanya Nabi ni pula ipar dia. Lagi malu. Kita kalau tanya ustaz yang bukan adik-beradik, kita tahan sikit. Nak tanya ustaz ipar ni lagi segan. Lagi segan. Jadi malu. Tapi mau tak mau, dia kata, aku terpaksa tanya. Kalau aku tak tanya, macam mana aku nak selesai masalah aku ni? Itu ceritanya. Kata dia, fawajadatuhu fi baiti ukhti Zainab binti Jahshin. Maka apabila pergi aku kepada Nabi SAW, maka sudahlah aku dapati Nabi berada di rumah saudara perempuan aku yang bernama Zainab bin Jahshin. Kebetulan cari-cari Nabi, hari itu Nabi giliang di rumah Zainab binti Jahshin. Kebetulan Nabi giliang rumah kak dia. Nah, jadi senang lagi lah. Maka yang telah menjadi seorang daripada isteri Nabi SAW, Zainab ni salah seorang isteri Nabi. Maka aku pun beradab kepada Nabi, lalu bertanya Nabi. Faqultu ya Rasulullah, maka kata aku ya Rasulullah. Kata riwayat Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, bahawasanya bagi hamba kepada tuan hamba itu ada satu hajat. Imam Syafi'i ambil satu riwayat lain. Hamnah ni pergi kata dekat Nabi, dia kata tuan hamba ada satu hajat dengan tuan hamba, ada satu masalah nak tanya tuan hamba. Dan bahawasanya hajat hamba itu ialah satu cerita
yang tiada pernah ada. Dia kata ni masalah saya ni, masalah yang saya tak pernah jadi sebelum ni. Saya tak pernah lagi jadi masalah macam ni. Jadi saya tak dapat tidak. Ini pertama kali benda ni kena ke saya. Maka saya terpaksa tanya benda ni dekat Tuan hamba. Terpaksa tanya dekat Nabi. Dia kata. Dan hamba itu malu mengkhabarkannya. Dia kata. Dan abang betul-betul dia kata segan ni. Kalau duk kira betul-betul segan nak tanya benda ni. Tapi apa kedaya nak tanya siapa kalau tidak tanya Nabi. Maka maklumlah ipar. Dia kata dan pula orang laki-laki pula yang nak ditanya. Dia pula ipar Nabi. Lepas tu pula nak tanya Nabi, Nabi laki-laki. Maka sabda Nabi SAW, apa ia perkara itu? Maka jawab Hamnah. Kata Hamnah, inni ustahadu haidatan kathiratan syadidah. Fama ta'amuruni fiha qad mana'atni siyam wassalah. Bahawasanya hamba telah kena keluar darah tak berhenti, akan sebagai keluar yang sangat banyak, bahkan bersangat-sangatan banyak darah itu. Dia habangkan Nabi, masalah saya ni sulit sikit, saya datang haid, masalahnya darah haid saya ni tak berhenti, dia tak boleh nak stop. Maka apalah Tuan hamba suruh hamba perbuat akan dia ni, nak buat macam mana ni? Dia kata ni, dia tak mau nak berhenti. Dia kata, maka berilah kiranya hamba akan fatwa. Dia kata bagilah satu penjelasan macam mana nak selesai masalah saya ni. Adalah hamba hendak sembahyang dan hamba hendak puasa, tetapi sesungguhnya menegah ia akan hamba daripada puasa dan sembahyang. Dia kata ni saya susah lah macam ni. Ni kalau 2 minggu darah tak berhenti, kalau 3 minggu, kalau sebulan darah tak berhenti, takkan saya sebulan tak semayang, tak puasa, tak apa. Saya tak boleh lah, saya tak semayang ni saya rasa tak selesa. Saya nak semayang tapi nak semayang macam mana, darah tak mau berhenti. Dia pergi tanya Nabi SAW. Qala an'atu lakil kursuf fa innahu yudhibud dam. Sabda Nabi SAW, aku sifatkan bagimu akan kapas. Nabi kata aku cadangkan kepada kamu, aku berikan kepada kamu, aku cadangkan kepada kamu, kamu guna kapas. Nabi kata, iaitu sumbatkan kapas itu kepada kualanya, maka bahawasanya menghilang ia akan darah. Nabi kata dah macam ni, ambil satu kapas, sumbat bubuh tempat ada keluar darah ni. Buh di situ, mudah-mudahan kapas ni dia jerap darah tu tak keluar. Tak jadi terlampau banyak yang mengganggu kamu. Nabi kata begitu. Qalat huwa aktsaru min zalik. Maka kata Hamnah, ya Rasulullah, darah tu lebih banyak daripada yang demikian itu. Yakni tiadalah terempang kualanya dengan kapas itu. Oleh kerana banyaknya, maka dipecahkannya keluar akan darah itu. Dia kata takkan nak pakai kapas tak boleh, darah ni banyak. Dia kata kalau bubuh kapas tu tak mampu nak empang darah tu daripada keluar. Kalau takat buh kapas, dia kata dia keluar dengan kapas tu sekali. Banyak ni, dia kata darah yang duk keluar ni. Dia abang kat Nabi. Qala fatalajjami. Maka sabda Nabi SAW, hendaklah berselampit kamu. Nabi kata, pakai macam lah, dia kata pakai apa? Pakai pad, dia kata. Nabi kata berselampit, ambil lah apa-apa. Kalau tadi kata kapas kecil sangat, tak boleh nak empang darah yang banyak, ambil satu benda, tutup dia. Nabi kata begitu. Qalat, maka jawab pula dia ni, huwa aktsaru min zalik. Dia kata Hamnah, ya Rasulullah, darah tu amat banyak, lebih daripada demikian itu. Dia kata kalau takkan ambil satu benda pergi lapik pun tak boleh juga. Dia kata banyak sungguh darah ada keluar ni. Dia kata kat Nabi. Qala fattakhidhi thawban. Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata maka ambil olehmu akan kain. Nabi kata kalau dah bubuh lapik tu pun tak boleh juga, dia duk keluar banyak juga, ambil kain banyak-banyak, gumpai-gumpai, bubuh, tutup. Nabi kata begitu. Qalat, kata dia, huwa aktsaru min zalik. Dia kata innama asujju sajjan. Dia kata Hamnah lagi, ia lebih banyak daripada yang demikian itu, hanya sahaja hamba mengalir sehabis-habis mengalir. Dia kata
banyak sungguh darah dia duk keluar ni, dia kata buat lagu mana pun tak apa payah. Dia kata sat aja habis penuh dengan darah, sat aja habis penuh dengan darah. Begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'amuruki bi amrayni. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, akan aku suruh akan dikau perbuat dengan salah satu daripada dua perkara. Nabi kata lah macam nilah, hang buat salah satu daripada dua ni. Yang pertama Nabi kata ahaduhuma al-ghuslu marratan wal wudu li kulli salah. Nabi kata pertamanya kamu mandi sekali dan ambil ayat semayang bagi tiap-tiap kali semayang. Itu cara yang pertama bagi orang yang datang darah penyakit. Basuh bagi bersih apa semua, mandi wajib. Lepas mandi wajib, semayang. Lepas tu tiap-tiap kali masuk waktu, tiap-tiap kali itulah kena ambil ayat semayang, baru boleh semayang. Nabi kata itu cara yang pertama. Wasani al-ghuslu likulli ithnaini majmu'ataini was-subhi. Nabi kata dan kelakuan yang kedua dan cara yang kedua, mandi tiap-tiap dua semayang yang dihimpunkan. Dan subuh dia kata mandi yang satu. Subuh mandi, lepas tu semayang subuh. Saat lagi zuhur dengan asar, tunggu zuhur sampai ujung waktu baru mandi. Mandi ambil ayat semayang, semayang zuhur. Sekira-kira habis semayang zuhur saat masuk asar, semayang asar. Lepas tu saat ni maghrib dengan Aisyah pula himpun bagi tu. Tengok dah hujung dah waktu maghrib, mandi wajib, lepas mandi wajib ambil ayat semayang, lepas ambil semayang, semayang maghrib. Sekira-kira habis semayang maghrib saat aja masuk Aisyah, semayang Aisyah. Nabi kata buat lagu tu. Pasal apa? Pasal hang tak boleh lama, pasal darah hang duk keluar banyak, tak berhenti. Ini cara dia, Nabi kata. Kemudian Nabi kata ayyuhuma sana'ati ajza'a anki. Barang mana satu yang engkau buat, maka memadai ia daripada engkau. Nabi kata hang pilih hak mana satu pun okey. Nabi kata. Sama ada cara yang pertama tadi, macam mana cara kamu buat? Kamu mandi, kemudian kamu ambil air semayang, kamu semayang. Lepas tu saat lagi masuk waktu apa ke pula, tak payah mandi dah, ambil ayat semayang je. Basuh-basuh bagi bersih, ambil ayat semayang, semayang. Saat lagi masuk waktu apa ke pula, pun macam tu juga, basuh-basuh bagi bersih, ambil ayat semayang, semayang. Mandi sekali aja. Ataupun nak cantik lagi, Nabi kata ambil cara yang kedua. Cara yang kedua, tunggu. Kalau subuh, mandi, ambil ayat semayang, semayang subuh. Untuk zuhur, himpun sekali dengan asar. Tunggu zuhur sampai dah hujung waktu, baru mandi, ambil ayat semayang, semayang zuhur. Habis semayang zuhur, masuk asar, semayang asar. Nabi bagi dekat dia dua cara. Nabi kata kamu pilih mana-mana satu pun tak jadi salah. Kamu buat mana-mana satu, boleh belaka untuk kamu. Nabi kata lagu tu kat dia. Kemudian Nabi SAW kata, fa in qawiti alaihima fa anti a'lam. Maka jika kuasa engkau atas menghimpunkan dua sembahyang, satu mandi, maka engkau lebih tahu akan kekuasaan diri engkau. Nabi kata kalau boleh buat hak dua sekali mandi, dua waktu semayang, itu lebih baik. Tapi tengoklah hang mampu tak mampu nak buat macam tu. Kalau mampu, buat, Nabi kata. Dan ketahuan engkau akan demikian itu, lebih aku suka. Dan kalau kamu buat macam tu, dua waktu semayang, mandi, kemudian semayang dua waktu. Mandi, semayang dua waktu, kalau boleh buat macam tu, itu lebih aku suka. Nabi kata. Pasal apa? Pasal kerap mandi. Itu lebih baik lagi. Kemudian kata hadis tu, faqala innama hiya raqdatun minasyaitan. Maka sabda Nabi SAW, wahai Hamnah, jangan kamu tak tahu, adalah darah yang keluar tak berhenti itu bukannya darah haid. Hanya sahaja ialah terajang daripada syaitan. Itu dia Nabi kata. Darah penyakit ni adalah berpunca daripada syaitan bagi penerajang. Dia kata. Macam tu pula dia kata. Kata Ibnul Arabi, yakni syaitan pukul sehingga terbuka orat yang bernama azil itu, menjadikan tiada berhenti darah keluar. Dia kata pula, ini dia kata apa dia? Ini adalah kerja syaitan. Syaitan pergi buat lagu manakah darah. Tuan-tuan pernah dengar orang buat sihir? Orang buat sihir, buat kat orang perempuan. Mereka buat sihir. Mereka buat sihir, mereka buat lagu manakah jampi-jampi apakah pergi lepas dalam sungai yang deras. Jadi, tuan-tuan, benda ni jadi. Syaitan.
Allah Ta'ala pun izin benda ni nak bagi jadi sebagai nak menguji sesetengah orang. Dia sakit hati kat satu perempuan tu pasal apa ke, dulu dia pergi Minang, mak pak pun tu tolak dia ke apa ke, dia satu macamnya geram meradang apa semua, pun nak balas kat satu hari. Dia pergi buat sihir macam mana ke, dia ambil satu benda, dia pergi buang dalam sungai yang deras. Perempuan ni bila main darah-darah tak boleh berhenti, dia kolong sampai tak berhenti, sampai pucat lesi muka sampai masuk hospital. Sihir. Yang ni sihir. Sihir ada dalam masyarakat. Sihir ni sejak daripada zaman Nabi-Nabi dulu, Nabi Sulaiman alaihi salam dulu dah ada dah sihir-sihir ni semua. Mai zaman Nabi Allah Musa alaihi salam lagi sakan sihir masa tu. Sihir ni memang ada. Dia berguna benda-benda yang macam ni untuk nak buat jahat ke orang. Kan benda-benda ni berlaku. Baik. Jadi Nabi SAW dia kata darah penyakit ni punca daripada kena penerajang syaitan. Nabi kata lagu tu. Dan kata setengah ulama ialah majaz. Setengah ulama kata dah, maksud yang Nabi kata hiya raqdatun minasyaitan, darah penyakit ni punca daripada terajang syaitan, bukan maksud kata syaitan pergi bagi penerajang. Dia kata sebaliknya ini ialah majaz. Majaz ni maksudnya benda ni simbolik saja. Bukan maksud syaitan pergi penerajang. Maksudnya benda ni ada kaitan dengan syaitan. Maknanya bahawasanya manakala terjadi penyakit keluar darah tak berhenti itu, maka menjadilah orang perempuan yang kena demikian itu akan sebabnya was-was dan ragu-ragu. Orang perempuan bila dia kena penyakit darah tak boleh nak berhenti ni, dia jadi wah-wah, jadi ragu-ragu. Wah-wah ragu-ragu ni adalah daripada syaitan. Kan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kan haduk jadi ni dia kata min syarri, daripada kejahatan, waswasil khannas. Waswas syaitan yang bernama khannas. Dulu yang heboh Sungai Petani dengan cerita black metal kan, ada kumpulan yang dipuja oleh budak-budak black metal ni, nama kumpulan tu Zil Khannas. Dia ambil nama syaitan buat jadi nama kumpulan Zil Khannas. Khannas ini nama syaitan. Kan? Jadi sebahagian ulama kata maksud kata Nabi tadi ni, darah penyakit ni berpunca daripada terajang syaitan, bukan maksud syaitan pergi terajang perempuan tu. Tapi maksudnya ialah orang perempuan bila dia kena darah penyakit ni, dia jadi rablah, dia jadi was-was. Dia jadi nak semayang pun berasa macam aku boleh ke semayang ni aku ni bersih ke tak ke. Dia jadi was-was tu, maknanya syaitan sudah menguasai diri dia. Penyakit ni, darah penyakit ni boleh menyebabkan orang perempuan jadi was-was. Dan was-was ini daripada syaitan. Ini kata setengah pendapat ulama. Kemudian bersabda Nabi SAW lagi, fatahayyadhi 6 ayyam atau 7 ayyam fi ilmillah summa ghtasili. Apakala berlaku engkau yang demikian itu? Nabi kata kalaulah jadi macam tu, maka jadikanlah dirimu haid 6 hari atau 7 hari di dalam ilmu Allah. Nabi bagi garis panduan. Nabi kata orang perempuan bila dia kena darah penyakit ni, kemudian mandilah kamu. Bila dah sampai 6 hari 7 hari, anggap hari yang seterusnya tu bukan haid dah. Anggap kata ini adalah penyakit. Mandi dan terus sembahyang. Nabi kata begitu. Baik. Kemudian dia kata fa iza ra'aiti annaki qad tahurti wastanqati fasalli 24 lailah atau 23 lailah wa ayyamaha fasalli wasumi. Maka apabila sudah engkau tahu diri engkau bahawasanya engkau sesungguhnya sudah suci dan sudah bersih seperti kira yang telah aku beri fatwa kepadamu itu, maka hendaklah sembahyang oleh kamu 24 hari ataupun 23 hari 20 ataupun 23 malam dan harinya, maka sembahyanglah kamu dan puasalah. Nabi kata ini satu garis panduan. Orang perempuan bila darah dia tak berhenti, dia anggap kata haid dia 6 hari atau 7 hari. Kita kata 7 hari. Anggap kata haid dia 7 hari. Hari ke-8 ada darah ke apa ke, pergi mandi. Nabi kata dan semayang macam biasa, dan kalau siang tu bulan Ramadan, siang tu puasa. Nabi kata.
Buat lagu tu. Kemudian kata Nabi, fa in zalika yuhzi'uk. Maka bahawasanya yang demikian itu memadai akan dikau. Nabi kata buat lagu tu sudah kira okey. Nabi kata buat lagu tu sudah kira okey. Kemudian kata Nabi SAW lagi, wa kadzaliki faf'ali kama tahidun nisa wa kama yathurna limiqati haidhihinna wa tuhrihinna. Nabi kata dan demikian itulah maka perbuat olehmu sebagaimana perempuan-perempuan haid dan sebagaimana sucinya bagi tempat berhenti haid mereka itu dan sucinya. Nabi kata macam itulah buat, macam kebanyakan orang perempuan datang haid 6 atau 7 hari, maka kamu pun anggap kamu 6 atau 7 hari juga haid. Nabi kata lagu tu. Kemudian kata Nabi, fa in qawiti ala an tuakhiri az-zuhra wa tuajjilil asra thumma taghtasilina hina tathurina wa tusallina az-zuhra wal asra jami'ah. Maka kelakuan menghimpunkan dua semayang pada satu mandi itu, iaitu jika kuasa engkau atas mentakhirkan zuhur dan segerakan asar. Kemudian mandi engkau ketika masa engkau suci daripada haid seperti kira yang di atas tadi. Dan sembahyang engkau akan zuhur dan asar sekaliannya. Maka demikian memadai akan dikau. Ni hak kata Nabi kata tadi ni. Himpun zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Dah hujung dah waktu zuhur, baru mandi. Mandi, ambil ayat semayang, semayang zuhur. Habis semayang zuhur, agak tunggu dalam berapa minit ke, masuk asar, terus semayang asar. Maghrib pun buat macam tu dengan isyak, dia kata. Kemudian, summa tuakhirina al-maghrib wa tuajjilina al-isya, summa taghtasilina wa tajma'ina baina as-salataini faf'ali. Nabi kata. Kemudian jika hendak menghimpunkan antara maghrib dengan isyak, maka engkau takhirkan maghrib dan engkau segerakan isyak pada awal waktu. Kemudian engkau mandi dan mengambil wuduk dan engkau himpunkan antara dua sembahyang maghrib dan isyak itu. Maka perbuatlah begitu. Nabi kata, buat macam tu. Nabi kata, wa taghtasilina ma'as subhi wa tusallin. Nabi kata dan engkau mandi pula serta dengan subuh dan sembahyang subuh. Subuh tak bolehlah nak bawa pergi ke mana-mana sebab masa dia habis di situ. Pendek dia tak bersambung dengan zuhur. Begitu. Baik kata Nabi, wa kadzaliki faf'ali wasumi in qawiti ala zalik. Dan demikian itulah aturannya. Perbuatlah olehmu dan puasalah engkau di siang hari. Maka perbuatlah menghimpunkan dua semayang satu mandi itu jika kuat dan kuasa engkau atas yang demikian itu. Nabi kata kalau boleh buat lagu tu bagus. Kalau tak boleh macam biasa, mandi sekali aja, tiap-tiap kali masuk waktu semayang ambil ayat semayang, semayang. Kalau nak cantik, Nabi kata, buat dua waktu semayang ni, sekali mandi. Nabi kata, itu lagi cantik. Dan adapun jika tiada kuasa, buatlah sekali mandi. Dan ambil wuduk saja tiap-tiap kali nak semayang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa a'jabul amraini ilayyah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Hamnah, ialah makna menghimpunkan antara dua semayang dengan satu mandi. Iaitu yang lebih suka kepada aku. Nabi kata, yang tu aku suka. Kata At-Tirmizi, ini hadis yang hasan lagi sahih. Dia kata, dia clear tuan-tuan. Benda ni clear. Banyak tuan-tuan, lah ni banyak orang perempuan kena penyakit ni. Dia duk jadi benda ni banyak pasal lah. Dia antaranya pasal makanan. Makan tak menentu, benda ada bahan kimia, makan benda pedas sepanjang-panjang hari, tiap-tiap hari makan benda pedas. Ni semua dia nak mengganggu sistem yang berjalan dalam badan manusia. Ada juga kerana stres tempat kerja. Orang perempuan lah ni semua orang perempuan berkarier. Dia berkata semua kerja. Dulu orang perempuan takkan nak jual cucuk kerja aja. Lah orang perempuan berkarier. Bila berkarier ni stres banyak. Pergi pejabat dia jadi ketua jabatan, marah kat orang bawah dia. Ataupun dia pergi pejabat dia jadi orang bawah, ketua jabatan marah kat dia. Macam-macam cerita, stres. Bila stres dia ganggu hormon dalam badan dia. Bila ganggu dia duk main ni, cerita-cerita macam ni semua duk main. Jadi bila main, tak tahu nak selesai. Dari segi agama nak selesai macam mana, dia jadi merapuh. Dia jadi merapuh. Lagi duk ada darah, lagi tu tak semayang. Walhal agama suruh semayang lah. Dia duk kira sah kata ada darah, tak payah semayang. Ada pula hak main dia jadi lagu duk latah. Dia main hari Senayan ada darah, Selasa tengok tak ada dah. Ingat habis dah, Rabu ada balik.
Rabu satu hari ada balik, mai hari Khamis lagu tak ada pula dah. Khamis tak ada, Jumaat tak ada. Dia kata tak ada betul lah. Sabtu mai balik pula dah. Dia jadi lagu tu pun ada. Macam-macam masalah. Dan semua masalah yang ada ni diselesaikan oleh agama. Agama bagi tahu, bagi kes on and off ni, Isnin ada, Selasa tak ada, Rabu ada, Khamis tak ada, pun ada penyelesaian dalam agama. Sekali lagi kita nanti jumpa benda-benda ni semua, macam mana nak selesai masalah-masalah ni semua. Kalau kita tak mengaji, kita main membujuk lalu melentang patah lah. Kita main serbu, kita main belah ikut suka kita. Agama dah tak jadi agama Islam, jadi agama kita. Agama nama kita sendiri. Kita reka agama tu, kita buat sendiri, kita turut, kita kata betul, kita hidup terjun dalam gaung sorang-sorang kita. Sedangkan agama bagi penyelesaian kepada benda-benda ni semua. Masalah, dia kata haid yang tak berhenti. Kelakuan pertama. Ini dia nak beritahu, dia ada beberapa macam jenis haid ni, dia kata. Dia kata kelakuan yang pertama dan sembahyangnya. Kata Imam At-Tirmizi, dan berkata Imam Ahmad dan Ishaq pada hukum orang yang keluar darah tak berhenti, iaitu apabila ada ia boleh membezakan haidnya dengan datang darah pada mulanya dan belakangnya. Iaitu mula datangnya ada ia hitam misalnya, dan akhirnya berubah kepada warna perak, maka hukum padanya baginya atas hadis Fatimah binti Abi Hubaish pada masalah yang lepas. Ni kita baca bulan lepas. Ni kes yang pertama. Saya ulang balik lagi sekali. Kes yang pertama ni, orang perempuan ni dia kena darah penyakit. Dia kena darah penyakit. Tapi dia ni, orang perempuan ni, dia jenis apa? Dia jenis yang boleh beza. Dia boleh kenai darah haid dengan darah yang bukan haid. Darah penyakit dia boleh kenai. Kenai ni boleh berlaku dengan macam-macam cara. Dia kata nak membezakan darah haid dengan darah istihadah, darah haid dengan darah penyakit ni, dia ada banyak cara nak kenai dia. Di antaranya kenai dengan warna. Darah haid ni dia kata dia mula-mula dia merah kehitam-hitaman. Warna darah tu, warna dia merah kehitam-hitaman. Itu darah haid. Bila dia dah main 6 hari, 7 hari dan sebagainya, dia dah jadi warna perang, warna nak coklat dan sebagainya. Itu maknanya darah haid dah nak berakhir. Lepas tu kalau ada lagi dia main darah merah balik, itu adalah darah istihadah, itu penyakit. Setengah orang perempuan dia reti tentang benda ni. Dia reti, dia tengok, dia boleh beza. Ini haid ke istihadah ke, dia boleh beza. Bagi orang perempuan yang boleh beza benda ni, ada cara penyelesaian dia. Sekali kita beritahu. Ataupun orang perempuan ni dia boleh beza antara darah haid dengan darah istihadah ni, boleh beza dengan perasaan. Cakap macam mana kita biasa kena. Tak, saya pun baca buku. Saya tak tahu betul tak betul lah. Kan? Kata ustaz ni. Dah. Saya pun baca buku. Tapi buku cerita benda ni macam ni. Kan? Dia begitu. Beza melalui perasaan ni. Dia kata apa? Orang perempuan ni dia tahu bila mai darah haid dia panas. Dia rasa darah tu keluar panas, dan dia pun rasa badan dia tak selesa, rasa nak marah, berasa. Itu adalah perasaan-perasaan yang menunjukkan dia sedang datang haid. Dia kata. Laki nak melawak sikit, pegang sikit, sigung ambil kena dagu kawan tu. Dia jadi hot tempered, dia jadi nak marah, mood tak baik dan sebagainya. Itu perasaan menunjukkan dia dalam keadaan haid, dia kata. Ini daripada hasil perecaman ulama-ulama, maka dicatatkan benda-benda ni macam ni. Bagi kes yang pertama ni, kes dia ialah orang perempuan tu dia tahu darah haid tu macam mana. Sama ada tahu melalui warna ataupun tahu melalui perasaan. Begitu. Maka dia kata benda ni penyelesaian dia ikut seperti mana hadis Fatimah binti Hubaish yang kita baca bulan lepas. Dia ingat balik hadis tu, satu orang perempuan nama Fatimah mai jumpa Nabi SAW nak tanya tentang darah dia yang tak mau nak stop. Nabi kata dekat dia, tengok warna darah tu. Kalau sekiranya warna darah tu merah kehitam-hitaman dan darah tu keluar pekat dan dia keluar dalam keadaan panas, Nabi kata itu darah haid, Nabi kata. Dan apabila warna darah tu dah mula perang dan dia dah tak pekat lagi dan
dia keluar pun dah kurang daripada hari itu, dan keadaan dia pun tak panas macam hari itu dan sebagainya, maka itu menunjukkan haid sudah berakhir. Selepas itu kalau ada lagi darah, Nabi kata basuh, kemudian kamu mandi haid dan kamu terus sembahyang. Nabi kata, pasal kamu boleh tahu hak mana haid, hak mana darah penyakit, kamu terus sembahyang. Cuma Nabi kata tiap-tiap kali nak sembahyang fardu, kena basuh tempat yang keluar darah dan berwuduk dan sembahyang. Macam itulah kamu buat sehinggalah mai waktu haid yang berikutnya. Kamu tahu, kalender kamu dah tahu dah bila haid nak mai pula. Bila mai pula tarikh tu, maka kamu ikut kaedah haid balik selama 6 atau 7 hari. Selepas itu ikut kaedah darah penyakit. Itu kes yang pertama, dia kata. Baik, masalah haid yang tak berhenti dan kelakuan yang kedua, dia kata. Kata Imam At-Tirmizi dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, dan jika adalah bagi seorang perempuan itu keluar darah tak berhenti, ada baginya haid yang ma'ruf dahulu daripada haidnya, maka bahawasanya meninggal ia akan semayang beberapa hari haidnya, kemudian mandi ia dan ambil wuduk ia bagi tiap-tiap kali sembahyang dan sembahyang dia. Inilah yang mazhabnya. Dan adapun pada mazhab Syafi'i akan diterangkan saat lagi panjang lagi. Ini kes yang kedua. Kes yang kedua ni, orang ni dia sudah ada pengalaman datang haid. Dia dah datang haid ni dah berapa tahun dah, 4 tahun ke 5 tahun dah, memang haid dia teratur elok. Darah bulan dia memang mai teratur elok, dan biasanya darah bulan dia ni mai paling lama 7 hari. Selepas 10 tahun dia duk datang haid macam tu, mai tahun yang ke-11 dia jadi macam ni. Dia jadi merapuh. 7 hari tak mau stop, dia duk mai lagi darah, dia duk mai lagi darah. Ini kes yang kedua. Kes orang perempuan yang sudah berpengalaman tentang soal datang haid. Baik, macam mana cara nak buat? Dia kata dia dah tahu dah bila masa nak datang haid. Biasanya kalau mai haid berapa hari dan sebagainya. Bagi kes yang macam ni, dia tengok balik rekod dia lama. Kalau biasa datang 7 hari, maka anggap 7 hari. Walaupun hak kali ni mai sampai berapa hari, anggap 7 hari. Hari yang ke-8 tu, dia basuh, dia mandi dan dia semayang macam biasa. Dia semayang macam biasa. Dan tiap-tiap kali nak semayang fardu, dia kena sekali wuduk. Sehinggalah tiba hari bulan yang dia biasanya datang haid pula. Maka anggaplah 6-7 hari itu sebagai haid dan tak semayang. Ini kes yang kedua. Kes yang kedua bagi orang perempuan yang sudah ada pengalaman datang haid. Baik. Masalah haid yang tak berhenti, kelakuan yang ketiga. Yang ni pula kes yang ketiga, datang haid pula, dia kata. Kata Imam At-Tirmizi, telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq, dan apabila berkekalan dengan dia oleh darah dan tiada ada baginya beberapa yang dapat dibezakan, bahkan serupa juga selama-lamanya, dan tiada tahu dia haid itu dengan mula datang darah dan bila akhirnya, maka hukum baginya atas hadis Hamnah binti Jahshin tadi. Itu dia. Kes yang ketiga ni pula, kes apa? Kes perempuan ni dia tak boleh nak beza antara haid dengan istihadah. Dia tak boleh beza. Orang kata kat dia, hang tengok warna darah macam mana, dia kata serupa ya. Tak ada aku kata mula-mula mai merah ke hitam-hitaman ke, keluar mai pekat, kemudian panas ke apa. Dia kata serupa aja. 20 hari serupa aja, dia kata. Dia duk mai macam tu. Itu hang tak berasa apa ke masa mula mai kok berasa rimai nak marah ke? Dah, dia kata aku biasa ya. 20 hari darah ni 20 hari aku biasa aja. Kes ni masuk kes ketiga. Kes dia tak boleh beza. Dia tak tahu sungguh hak mana haid, hak mana istihadah. Dia tak tahu. Macam mana nak selesai masalah ni? Dia kata balik kepada hadis Hamnah binti Jahshin hak kita baca atas saat ni. Apa maksud dia? Yang pertama, bila darah tu banyak, dia buatlah apa cara pun nak bagi stop darah tu. Nak pakai apa? Macam Nabi tadi mula suruh sumbat dengan kapas, lepas tu suruh pakai selampit apa tadi dia kata. Lepas tu Nabi kata suruh pakai kain buh di situ dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW suruh dia buat dua benda. Pilih salah satu daripada dua benda. Sama ada mandi, kemudian berwuduk tiap-tiap kali nak semayang. Mandi wajib sekali, tiap-tiap kali nak semayang, ambil ayat semayang, satu semayang fardu. Ataupun Nabi cadangkan, dua semayang, himpun, sekali mandi. Mandi,
Lepas tu semayang zuhur ujung waktu, habis tu semayang asar di awal waktu. Buat macam tu. Itu kes nak selesainya. Dan kalau buka lagi dalam kitab yang besar-besar tuan-tuan, dia buat main lagi kaedah untuk nak selesaikan kes yang ketiga ni. Bagi orang perempuan yang dia tak tahu sungguh, dia tak tahu betul-betul haid dia bila, dia tak tahu bila, dia tak tahu sungguh. Ada satu pendapat, dia kata dia guna kaedah macam mana orang nak menikah, dia guna kaedah mahar misil. Dia kata mahar misil. Kita laki-laki, kita masuk pergi meminang satu perempuan. Masa meminang tu biasalah, mula-mula duk abang kata apa ni, kami dengar kata ada bunga atau ni apa nama ni, kumbang kami nak mai apa, yang tu semua tak masuk dalam Quran hadis lah, yang tu tolak tepi-tepi. Bila dia dah mai hak betul-betul nak sembang ni, masa nak berkira orang ni, yang betul-betulnya nak tahu kata hampa setuju ke tak kami nak jadikan keluarga, anak kami nak pergi bertunang dengan anak hampa, yang tu hak agama mak. Okey, dah kata setuju, depa nu kata kami kalau kecil tapak tangan lagu duk main macam tu pula dah abang. Kecil tapak tangan apa akan lagi besar kami boleh tadah apa semua. Okey, lah ni kami nak tanya dari segi mahar dia berapa. Mas kahwin berapa? Belanja berapa? Ada pula pihak keluarga perempuan ni lagu tak mau abang pula berapa mas kahwin, dia kata ikut suka. Bila ikut suka susahlah. Kalau ikut suka tak mau bayar langsung. Kan kalau yang tu yang betul-betul suka, tak mau bayar langsung. Jadi kalau kata ikut suka ni nak bayar nak macam mana? Depa kata serah kami pulang balik dekat pihak ni, berapa nak bagi kami terima semua. Dalam agama dia kata ambil kaedah mahar misil. Dia kata mahar misil, mas kahwin misil ni seumpama. Kita tengok balik kalau budak perempuan ni ada kak dia dulu berapa mahar, tu dia panggil mahar misil. Oh, kak dia dulu RM33.5 misalnya, maka kita pun letak dekat hak adik ni RM33.5. Hak kita letak tu berdasarkan mahar kak dia dulu. Dalam kes haid ni pun dia kata kalau dah sampai khusut, sampai tak tahu bila mula haid apa semua, yang dia tahu dia ni sepanjang masa ada darah. Balik kepada dia kata kaedah ni, tengok yang terdekat dengan dia siapa, dia ada kak tak, dia ada adik perempuan tak ke apa ke semua, depa ni macam mana haid depa. Kalau mai selalu berapa hari ambil yang tu, maka pakai yang tu sebagai haid untuk dia ni. Ini juga satu pendapat dikeluarkan di dalam fiqh. Ini dia ada banyak cara nak selesai masalah ni. Dia ada banyak cara untuk nak selesai masalah. Itu dia kata bagi kes yang ketiga, kes orang perempuan yang sampai dia tak tahu bila mula hari haid dia. Kalau bak tahu ni senanglah. Kalau tahu dia pakai tarikh rangkap kata 7 hari. 7 hari ni anggap haid, lepas 7 hari, hari ke-8 anggap sebagai istihadah, dia kena mandi, dia kena semayang, dia kena puasa macam biasa. Macam tu. Itu cerita dia. Kemudian dia kata itu sila lihat masalah 495. Kita buka masalah 495 muka surat 189. Muka surat 495. Muka surat 495. Muka surat 189 masalah 495. Hak ni dalam mazhab Syafi'i dia kata lagu ni. Untuk jumpa masalah dia kata haid yang diketahui waktunya, bagaimana sembahyangnya. Wahai saudaraku, dia kata adalah haid yang tiada diketahui bilangan hari adatnya, maka telah diterangkan dalam masalah tadi. Kalau sampai tak tahu berapa hari, tadi kita dah bincang dah penyelesaian dia. Maka sekarang masuk membicarakan perempuan yang tahu adat haidnya berapa hari yang maklum. Ini orang perempuan yang dia dah tahu dah. Dia dah mai haid dah 5 tahun dah, memang haid dia selalu duk mai paling lama setakat ni 7 hari. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 6 macam tu. Paling lama setakat ni 7 hari. Kemudian didatangi oleh darah yang tak berhenti. Lepas dah 5 tahun dia duduk datang haid memang 7 hari paling lama ataupun 6 hari, tiba-tiba sekali dia mai sampai tak boleh nak berhenti. Maka kata Imam Syafi'i di dalam kitab adapun perempuan yang tahu hari haidnya seperti beradat 5, 6, 7 hari, kemudian dilitupi atasnya oleh darah, maka memandanglah ia akan bilangan hari dan malam yang ada ia sudah haidnya daripada yang sebulan-bulannya. Tengok yang lepas-lepas dia berapa hari. Tengok.
maka meninggal ia akan semayang sebanyak hari yang adat haidnya. Kalau duduk biasa 7 hari, maka 7 hari tak semayang. Hari ke-8 kena semayang. Dia kena mandi dan dia kena ambil ayat semayang dan dia kena semayang. Dan dia kena ambil ayat semayang tiap-tiap kali nak semayang. Itu cara dia. Maka apabila habis bilangan hari itu, maka mandilah ia. Cukup 7 hari walaupun darah ada lagi. Mandi. Dan sembahyang dia. Dan mengambil wuduk ia bagi tiap-tiap kali sembahyang dalam hari-hari baki dalam bulan yang ia berdarah itu. Walaupun masih berdarah, sembahyang dah. Tak boleh ni duk ada lagi tak boleh sembahyang, duk ada tak boleh. Dia kena tengok biasa berapa. Kalau biasa 7, anggap haid dia 7 hari. Hari ke-8 basuh bagi bersih, mandi, ambil ayat sembahyang. Itu kaedah yang diputuskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian apabila datang waktu haid dan harinya daripada bulan yang kebelakangnya, maka meninggal pula ia akan sembahyang sebagaimana hari haidnya yang maklum padanya. Dia 7 hari, hari ke-8 dia kena mandi. Mandi apa semua, sembahyang. Tiap-tiap kali masuk waktu sembahyang, dia kena ambil air sembahyang dan dia kena sembahyang. Katalah darah tu tak berhenti, duk mai sampai sebulan. Sampai mai pula hari bulan yang sepatutnya dia haid pula. Darah tu tak stop. Maka dalam tempoh darah tak stop tu dia kena sembahyang sampai hari sepatutnya dia haid, masa tu tak sembahyang pula. 7 hari pula. Hari ke-8 mandi, sembahyang balik. Macam itulah cara nak menyelesaikan masalah orang yang datang darah tak boleh nak berhenti. Itu keputusan di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Boleh nampak benda ni? Rumit tuan-tuan ni, masalah ni. Kalau tuan-tuan buka kitab Arab ada. Kitab Arab cerita pasal haid saja tebal. Kitab pasal haid saja tebal macam tu. Saya try baca lah. Kau duduk baca, dia kau duduk rosot. Allahu Akbar. Kata bukan dia lagi duduk nampak, dia lagi duduk rosot. Pasal apa? Pasal dia pergi duduk bahas lagi halus. Bila kita bercakap tentang mazhab Syafi'i saja tuan-tuan, dia ada 2. Satu, pendapat Imam Syafi'i. Hak satu lagi, pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia main hak ni lagi rosak. Imam Syafi'i itu satu pendapat. Dia sendiri, Imam Syafi'i sendiri, dia satu pendapat. Satu lagi Imam Nawawi. Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i. Dia kadang-kadang bagi pendapat kot lain pula. Kita jadi pening. Contoh, tuan-tuan tengok ni contoh satu pening kita ambil. Tuan-tuan tengok muka surat 188. Sajalah nak tunjuk satu ni yang kata perbahasan dia. Sekali kalau kita duk baca kita jadi sangkut balik. Muka surat 188, masalah 491. Ni dia nak bawa di sini, dia kata salah satu pendapat Imam Syafi'i sendiri. Salah satu pendapat. Pendapat 2, 3 dia dah salah satu pendapat dia. Tengok dia kata apa. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, maka jikalau seorang perempuan itu pada awal haidnya dilitupi darah atasnya, nescaya kami suruh akan dia bahawa dia tinggal akan sembahyang sampai 15 hari. Dia main begitu pula lah. Bila dia duduk main haid, dia tak berhenti. Kan? Ini bagi kes orang perempuan yang pertama kali datang haid, dia kata. Pertama kali datang haid, dia duduk main tak berhenti sampai 15 hari. Maka jika putus darah haidnya itu di dalam 15 hari, adalah yang demikian itu semuanya haid, dia kata. Dia pertama kali, budak ni budak perempuan, umur baru 12 ke 13 ke, baru pertama kali kena haid. Dia kena haid pula, mak dia duk ingat 7 hari tak berhenti lagi. Tengok 10 hari tak berhenti lagi. 12 hari tak berhenti lagi. Mak dia dah duk, apa ni yang lama sangat, apa semua lagu ni. Sampai 14 hari berhenti. Kalau dia berhenti masa 14 hari, maka 14 hari itu dia anggap haid. Pasal apa? Pasal sepanjang-panjang masa haid dalam mazhab Syafi'i ialah 15 hari. Kalau dia stop sebelum 15, semua tu kira haid. Okey, dia cuti 14 hari. Itu maksud dia. Dan jika lebih daripada 15 hari, ni masalah nak metang ni.
Dan jika lebih daripada 15 hari, mak dia duduk, ini haid dia yang pertama. Budak perempuan ni, ini haid dia yang pertama. Duk tunggu 7 tak berhenti, duk 10 tak berhenti, 12 tak berhenti, mak dia duk ingat 14, 15 berhenti kot, 14 tak berhenti, 15 tak berhenti, dia duk pergi sampai 20 tak berhenti. Maknanya dia dah melebihi 15 hari. Maka kita ketahuilah ianya perempuan yang mustahadah. Dia kata bila lebih 15 hari, sah dia ni darah penyakit. Bila lebih 15, sah kata dia ni darah penyakit. Maka kita suruh akan dia meninggalkan sembahyang awal hari dan malamnya. Maka kita kena kata kat dia, hang tak payah sembahyang hari mula. Hari mula kena darah ni siang dengan malam tak payah sembahyang. Dan mengulang dia akan sembahyangnya 14 hari. Dia kata, tu dia main lagu tu pula. Lepas tu hari kedua sampai hari ke-14 tu yang dia tak sembahyang tu kena qada balik. Baik, kerana bahawasanya yahtamil ia haid sehari semalam dan yahtamil ia lebih. Imam Syafi'i kata pasal apa? Pasal haid ni dia boleh jadi sehari semalam saja dan dia boleh jadi lebih daripada sehari semalam, boleh pergi maksimum 15 hari. Maka manakala muhtamil yang demikian itu, jadi kalau kita andaikan haid ni ada sehari semalam, ada sampai 15 hari 15 malam, padahal semayang itu fardu, maka tiadalah kami suruh akan dia tinggal semayang melainkan dengan haid yang yakin. Imam Syafi'i kata yang pasti haidnya sehari semalam minimum. Apa kata kalau sekiranya haid budak perempuan ni sehari saja, hari kedua sampai seterusnya itu darah penyakit, macam mana? Dia kata sedangkan orang yang kena darah penyakit wajib kena semayang. Semayang ni fardu, tak semayang berdosa. Dia kata, jadi Imam Syafi'i kata bagi orang perempuan yang kena haid kali pertama, dia duk tunggu, dia duk ingat darah haid, tunggu sampai 20 hari baru darah tu berhenti. Bila lebih daripada 15, ini darah penyakit. Bila jadi macam ni, dia kata anggap kata dia ni haid sebenarnya sehari semalam aja. Hari kedua tu bawa sampai ke hari yang ke-15 ni semua 14 hari dia kena qada semayang dia. Itu kata Imam Syafi'i. Itu kata dia, pendapat Imam Syafi'i. Itu pendapat. Tapi tadi kita baca adalah hadis Hamnah tadi ni, Nabi kata pula, Nabi kata macam lain. Dalam hadis Hamnah tadi, Hamnah bin Hubaish tadi, Nabi SAW kata bagi orang yang tak tahu, dia betul-betul tak tahu haid dia berapa hari bulan dan sebagainya, pegang kata 6 hari ataupun 7 hari. Itu hari yang dia tak semayang, 6 atau 7 hari. Hari ke-7 ataupun hari ke-8 dia mandi dan dia kena semayang. Nabi kata begitu. Kan? Jadi jumhur ulama dia ambil kaedah satu apa dia, Islam ni dia tak mau menyusahkan orang. Bila kata Islam tak mau menyusahkan orang, ikut hadis Hamnah tadi. Macam mana bila budak perempuan ni pertama kali kena haid, dia pun tak tahu macam mana, anggap 6 ataupun 7 hari haid untuk dia. Pasal apa? Pasal dilihat kepada adik-beradik dia yang lain berapa hari haid mereka. Kalau haid mereka 7 hari, dia seorang pergi jadi panjang macam ni, sampai tang 7 tu perak potong tentu. Hari ke-8 dia kena pergi mandi dan dia kena semayang. Kalau bulan Ramadan dia kena puasa. Itu kaedah yang dipegang oleh jumhur ulama. Kita boleh nampak benda ni. Itu cerita dia macam tu. Wallahu a'lam. Saya pun ingat tak mau nak baca lagi ni. Dia lagi panjang, dia lagi macam-macam cerita duk main pasal haid ni. Satu dua tajuk lagi lah kita akan baca sekali lagi, pasal ada yang dia menyangkut tentang suami pula sekali lagi. Bukan suami mai haid pula, yang tu tak mai lah. Main masalah suami lah. Masalah suami ni do urut kenin aja. Hang ni dia kata gumana dia duk main lagu mana ni pun nak kena selesai juga masalah dia. Kan? Nak kena selesai juga masalah dia. Jadi ada penyelesaian kepada suami-suami yang duk tunggu isteri dia darah tak berhenti ni. Kan, bila masa boleh, bila masa tak boleh apa semua ada dibincangkan. Kita nanti baca tajuk tu sikit, lepas tu kita akan pergi tajuk lain. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.